Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Amal Khalida binti Mat Sahid. Raqmut talabah 050907. اسمي نور فرحانة بنت مسلن رقم الطلبة 050465. اسمي نور فاتن أيوني بنت مهد رقم الطلبة 050637. اسمي نوفازيلا عين بنتي جمالودين رقم الطلبة 050461. Baiklah, untuk tugasan pada kali ini, saya akan membuat beberapa kritikan dan analisis atas terjemahan yang dibuat oleh rakan. Kritikan yang saya buat ini berdasarkan 4 aspek utama, iaitu laras bahasa, gaya cerita, penggunaan kata dan ketepatan makna. Haluddinu illa ka'ibun duna wasaliha hijabun wa mahrun mu'uzun wa haya'u. Dan terjemahan yang dibuat ialah, agama itu perkara yang sukar seperti mendapatkan wanita yang terhormat tanpa mahar dan hadiah yang berharga. Baiklah, untuk aspek yang pertama iaitu laras bahasa. Laras bahasa yang digunakan oleh penterjemah ialah penterjemah menggunakan laras bahasa yang senang untuk difahami kerana struktur ayat mudah dan ringkas. Penterjemah juga tetap mementingkan kefahaman dan budaya pembaca sasaran. Baiklah, yang kedua daripada aspek gaya cerita, iaitu gaya penceritaan yang digunakan ialah secara perumpamaan, iaitu penterjemah membuat perumpamaan bahawa agama itu sukar seperti mendapatkan wanita yang terhormat tanpa mahar dan hadiah yang berharga. Selain itu, penterjemah cuba mementingkan ketepatan maksud yang ingin disampaikan dengan menggunakan kaedah terjemahan bebas. Seterusnya, yang ketiga daripada aspek penggunaan kata, pemilihan perkataan yang digunakan tetap mengikut struktur teks asal, iaitu walaupun perkataan yang digunakan mudah, penterjemah tetap mengekalkan perkataan yang puitis dalam terjemahan yang dilakukan supaya tidak berlaku kehilangan irama dan rima dalam puisi tersebut. Untuk aspek yang keempat iaitu ketepatan makna. Dari segi ketepatan makna, terjemahan tersebut saya rasa boleh menimbulkan kekeliruan terhadap pembaca kerana terdapat ayat yang tergantung seperti agama itu perkara yang sukar. Okey, penterjemah sepatutnya meletakkan sesuatu perkataan selepas perkataan sukar tersebut sebelum meneruskan ayat. Contohnya, perkataan sukar didapati, sukar diperolehi atau sukar untuk dicapai. Selain itu, terdapat juga kekeliruan maksud bagi ayat tanpa mahar dan hadiah yang berharga. Pembaca akan menghadapi kesukaran untuk memahami ayat tersebut kerana maknanya yang kurang jelas. Baiklah, untuk terjemahan daripada saudari Amirah binti Abdullah, iaitu وَمَا قَبِلَتْ نَفْسِي مِنَ الْخَيْرِ لَفْظَةً وَإِنْ طَالَ مَا فَاهَتْ بِهِ الْخُطَبَاءُ. Terjemahan yang dibuat ialah, aku tidak termakan dengan ucapan yang baik selagi mana mereka masih berkata hal yang menyakitkan. Penterjemah menghasilkan terjemahan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah untuk difahami. Selain itu, pengolahan ayat yang dibuat dalam terjemahan ini tidak terlalu tinggi dan masih mengikuti kriteria sebuah puisi. Baiklah, untuk aspek yang kedua iaitu gaya cerita. Gaya penceritaan yang digunakan oleh penterjemah ialah secara penerangan, iaitu dengan menceritakan perkara yang tersirat yang berlaku dalam bait tersebut. Seperti contoh dalam ayat wa in tala ma fahas bihil khutaba'u, iaitu terjemahan penterjemah ialah hal yang menyakitkan.
Jelas di situ penterjemah membuat penerangan bagi maksud ayat tersebut walaupun perkataan tersebut tidak disebut dalam teks sumber. Okey, selain itu kaedah terjemahan bebas juga digunakan dan penterjemah tetap mementingkan kefahaman serta budaya pembaca sasaran. Dan yang ketiga adalah aspek penggunaan kata, iaitu penggunaan kata yang digunakan tidak mengikut struktur teks asal bagi saya lah. Contohnya perkataan termakan dan perkataan menyakitkan yang tiada dalam puisi asal. Maksudnya perkataan tu tiada dalam bahasa Arabnya di dalam puisi asal. Akan tetapi perkataan tersebut digunakan bagi menyampaikan kefahaman secara lebih jelas terhadap pembaca sasaran. Selain itu, perkataan yang digunakan juga tidak terlalu berpuitis dan penterjemah masih menjaga irama dan rima dalam puisi. Baiklah, yang keempat, dari segi ketepatan makna, penterjemah dapat menyampaikan mesej dan kefahaman yang baik terhadap pembaca. Akan tetapi, pembaca juga perlu mengambil tahu kisah puisi tersebut secara keseluruhannya supaya tidak berlaku kekeliruan dalam mana-mana bait puisi. Ini adalah kerana pembaca boleh menyalah tafsir puisi dalam rangkap bait ini dan tidak dapat mengetahui sejauh mana kesahihan terjemahan yang dihasilkan oleh penterjemah jika tidak mengetahui jalan cerita puisi secara keseluruhannya. Baiklah, itu saja daripada saya dan marilah teruskan kepada bait seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menganalisis dan mengkritik bait syair Al-Ma'mari. Nama pengkritik Nur Farhana binti Mazlan 050465. Nama penterjemah Nurul Nabilah binti Razali 050887. Saya telah mendapatkan bait syair 11 dan 12 daripada bait syair Al-Ma'mari. Mari kita pergi satu persatu. Terjemahan bait 11. Analisis dari aspek laras bahasa, gaya cerita, ketepatan makna dan penggunaan kata. Saya juga telah mendatangkan cadangan terjemahan yang saya buat sendiri. Tafazza'u a'rabiyatun in jarat laha. Nawaibu yasta'ridunaha waziba'u. Hasil terjemahan yang kawan saya telah buat ialah orang Arab kerunsingan dan ketakutan jikalau berlaku musibah dan perpisahan. Perkara yang dianalisis dan dikritik ada 4. Yang pertama laras bahasa, yang kedua gaya cerita, yang ketiga ketepatan makna, yang keempat penggunaan kata. Dari segi laras bahasa yang digunakan tidak tinggi dan mudah difahami mengikut tahap peringkat pembaca. Yang kedua, penterjemah juga menggunakan laras bahasa formal. Penterjemah tidak menggunakan laras bahasa sastera puisi yang terlalu tinggi. Dari segi gaya cerita, gaya penceritaan biasa, ringkas, bersahaja dan tidak berpuitis menyebabkan pembaca kurang menjiwai dan menghayati makna tersirat puisi yang ingin disampaikan. Tetapi maksud umum bait sampai, jelas dan difahami. Kemudian struktur ayat juga tersusun. Yang ketiga, menggunakan gaya terjemahan bebas dan tidak terlalu terikat dengan teks sumber. Okey, seterusnya dari segi ketepatan makna. Penterjemah menggunakan padanan makna yang mudah difahami, tetapi maksud sebenar ayat yakni tersirat kurang jelas dan sukar difahami dengan baik kerana penterjemah tidak menterjemah secara detail tapi umum. Seterusnya, penggunaan kata. Penterjemah menggunakan perkataan yang jelas, tidak berbelit dan mudah difahami oleh pembaca. Tiada istilah yang susah, berpuitis atau bersastra tinggi. Mari kita lihat terjemahan yang saya hasilkan. Terjemahan yang saya hasilkan ialah ketakutan dan kerusingan akan terus menguasai orang Arab bila mana mereka percaya bahawa dalam kurungan mitos karut membawa musibah dan malapetaka buruk. Apa yang saya boleh simpulkan bahawa kedua-dua terjemahan sama ada yang kawan saya hasilkan ataupun yang saya hasilkan sendiri, kedua-duanya menggunakan kaedah terjemahan bebas. Tapi yang membezakannya adalah kawan saya dia buat secara ringkas dan tak detail. Sebagai contoh, kalau kita baca balik, orang Arab kerunsingan dan ketakutan jikalau berlaku musibah dan perpisahan. Di sini pembaca akan tertanya-tanya, apakah penyebab orang Arab takut? Kenapa ia membawa musibah? Terjemahan ini menimbulkan persoalan kepada penterjemah kerana penterjemah tak menterjemah secara detail tentang maksud tersirat
bagi bait syair itu, di mana penterjemah hanya menekankan bait syair yang pertama iaitu tafazza'u a'rabiyatun injar laha berbanding bait syair kedua nawaibu yasta'ridunaha wa ziba'u. Penterjemah hanya menekankan bait yang pertama daripada bait yang kedua. Nawaibu yasta'ridunaha wa ziba'u membawa maksud ia merujuk kepada kepercayaan orang Arab bahawa tangisan burung gagak, nawaibu ni burung gagak dan penolakan antelop, waziba'u ni antelop merupakan antara musibah dan perpisahan. Okey, di sini saya dapat simpulkan bahawa nawaibu ni maksud dia tangisan burung gagak, waziba'u ni penolakan antelop. Penolakan antelop ni seakan bentuk rusa tapi dia bukan rusa, dia ada dua tanduk dan dia ada rambut. Okey, di sini saya boleh simpulkan bahawa orang Arab zaman dahulu ni dia takut dengan tangisan burung gagak dan penolakan antelop itu. Sebab kedua-dua itu dia membawa musibah dan petanda buruk lah kepada diorang. Sebab tu diorang takut. Jadi itulah penyebab kepada ketakutan orang Arab. Kalau dalam terjemahan kawan saya ni, dia tak sebut apa penyebab dia takut. Jadi untuk terjemahan yang saya hasilkan, saya sebut iaitu dalam kurungan di situ ketakutan dan kerusingan akan terus menguasai orang Arab bila mana mereka percaya bahawa dalam kurungan mitos karut membawa musibah dan malapetaka buruk. Dalam kurungan tu saya tambah sebagai penerangan ataupun penjelasan tentang ketakutan diorang tersebut. Okey, pada asalnya saya nak buat dalam kurungan tu saya nak tulis tangisan burung gagak dan penolakan antelop. Tapi bila fikir balik, terjemahan akan menjadi panjang dan melirik. Jadi saya membuat keputusan untuk menulis ataupun menggantikannya dengan perkataan mitos. Perkataan mitos ni dia memberi maksud kepada itulah tangisan burung gagak dan penolakan antelop tu. Sebab mitos ni dia bermaksud cerita zaman dahulu yang dianggap benar atau direka mengandungi unsur-unsur konsep atau kepercayaan tentang kejadian alam. Macam itulah. Lepas tu jadi saya buat dalam kurungan mitos karut. Maksudnya ketakutan dan kerusingan orang Arab ni terhadap mitos itulah, mitos tanggapan tangisan orang burung gagak dan penolakan antelop. Secara ringkasnya bahawa kedua terjemahan yang sama ada kawan saya hasilkan ataupun yang saya hasilkan, kedua-duanya membawa makna yang sama iaitu ketakutan orang Arab tersebut membawa kepada musibah. Tapi yang kawan saya ni dia terlalu ringkas dan tak detail apa penyebab ketakutan itu. Jadi yang saya buat ni detail. Jadi saya rasa lebih baik sebagai seorang penterjemah ni kita memberi kefahaman yang jelas kepada pembaca sasaran lah, kepada pembaca yang akan membaca syair kita nanti. Saya rasa perlu ada penambahbaikan dari segi kefahaman baik dulu sebelum kita menterjemah. Kita kena faham baik betul-betul baru kita menterjemah supaya pembaca tidak keliru dengan terjemahan yang kita hasilkan. So, bait 12 analisis dari aspek laras bahasa, gaya cerita, ketepatan makna dan penggunaan kata. Saya juga mendatangkan cadangan terjemahan sendiri. Wa mal uraba lil hayyi illa musifatun ala annahum fi amrihim uraba'u. Hasil terjemahan yang kawan saya telah buat dan perkara yang paling penting dalam hidup berjiran, berfikiran waras dan elak musibah. Perkara yang dianalisis dan dikritik ada 4 iaitu laras bahasa, gaya cerita, ketepatan makna dan penggunaan kata. Dari segi laras bahasa yang digunakan tidak tinggi dan mudah difahami mengikut tahap peringkat pembaca. Penterjemah juga menggunakan laras bahasa formal, tidak menggunakan laras bahasa sastra puisi yang tinggi. Dari segi gaya cerita, gaya penceritaannya biasa dan tidak berpuitis. Pembaca kurang merasai dan menghayati makna tersirat puisi yang ingin disampaikan. Penterjemah juga menggunakan gaya terjemahan bebas dan tidak terikat dengan teks sumber. Lebih mementingkan makna berbanding gaya puisi yang betul. Dari segi ketepatan makna, padanan makna mudah difahami tetapi maksud sebenar yakni tersirat masih kurang jelas dan sukar difahami. Makna hidup berjiran dalam bait terjemahan yang kawan saya telah buat agak kurang sesuai di situ. Dari segi penggunaan kata, perkataan jelas, tidak berbelit dan mudah difahami oleh pembaca. Tiada istilah susah, berpuitis atau bersastra tinggi. Seterusnya saya juga keliru dengan penggunaan kata hidup berjiran dalam hasil terjemahan, sedangkan dalam bait puisi Arab tidak dinyatakan istilah perkataan tersebut hingga menimbulkan pertanyaan kepada para pembaca. Mari kita lihat cadangan terjemahan yang saya telah buat.
dan perkara yang penting dalam hidup, kewarasan dan kepintaran, kecuali mereka yang tidak memilikinya nescaya akan sengsara. Okey, antara terjemahan yang kawan saya buat dan yang saya buat, yang saya dapati terjemahan yang kawan saya buat ni macam berbelit sedikit. Contoh dia dekat perkara apa tu, dan perkara yang paling penting dalam hidup berjiran. Hidup berjiran di situ macam kurang sesuai dan saya tidak tahu apa yang penterjemah ingin maksudkan, sebab dalam bait syair Arab tersebut tidak dinyatakan ataupun tidak disebut perkataan yang melibatkan hidup berjiran. Okey, untuk mendapatkan kefahaman yang lebih jelas lagi, mari kita teliti bait syair tersebut. Al-Uraba ni maksud dia ataupun makna kalimat dia ad-dahiyah. Ad-dahiyah ni maksud dia cerdik. Kemudian musifatun tu maksud dia keadaan kucak-kacik ataupun sengsara. Uraba'u tu maksud dia waras dan cerdas pemikirannya. Okey, apa yang saya boleh ringkaskan di sini bahawa daripada bait syair ini, ia menyifatkan bahawa dalam kehidupan kita ni, kita kena ada ilmu. Jika kita tak ada ilmu, kita nescaya hidup kita ni akan kucak-kacik, akan sengsara. Kerana jika kita tak ada ilmu, kita tidak dapat membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Jadi saya rasa terjemahan yang saya hasilkan ini saya rasa lebih mudah difahami, lebih sampai maksud dia daripada terjemahan yang kawan saya hasilkan. Okey, apa yang saya boleh simpulkan daripada analisis dan kritikan yang saya buat di antara bait 11 dan 12, saya rasa seorang penterjemah puisi ataupun seorang penterjemah sastra ataupun puisi yang menggunakan bahasa-bahasa yang lama, bahasa-bahasa yang tinggi, dia perlu memahami dulu maksud bait, maksud tersirat bait tersebut, maksud di sebaliknya. Sebab kalau kita salah faham maksud tersebut, kemungkinan hasil terjemahan kita buat tu tidak ada kesinambungan di antara bait sebelum atau selepas, ataupun tidak ada kena-mengena dengan tajuk sesuatu bait tersebut. Jadi ia akan memberikan kefahaman yang salah ataupun makna yang salah kepada para pembaca. Kemudian apa yang saya boleh simpulkan, bahawa kita kena buat persediaan sebagai seorang penterjemah dari segi fizikal dan mental, kena banyakkan mencari bahan-bahan rujukan, sama ada dalam buku atau sebagainya, sama ada ataupun kita kena boleh bertanya dengan guru-guru ke, dengan pensyarah ke. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, sekarang ini saya akan menganalisis terjemahan kawan saya pada bait 13 dan 14. Okey, pada bait 13 ini, Ta'adat Banu Qaisin bin Ailani bil ghina fathabu ka'annal asjada su'aba. Penterjemah telah menterjemahkan rangkap ini kepada Bani Qais bin Ailan saling bermusuh-musuhan disebabkan oleh kekayaan. Lalu mereka pulang seolah-olah emas permata itu sebagai nguapan. Okey, pada aspek laras bahasa, terjemah telah menggunakan bahasa yang tinggi yang mempunyai makna yang tersirat. Kemudian, cara penterjemah mengolah ayat itu tidak terlalu tinggi dan masih lagi mengikut kriteria sebuah puisi. Okey, dari aspek gaya cerita pula, pengolahan ayat yang dihasilkan oleh penterjemah amat baik dan mereka juga mengikut budaya bahasa sasaran, sehingga gaya cerita yang dihasilkan itu menarik dan mudah difahami oleh pembaca sasaran. Selain itu juga, pembaca juga dapat memahami jalan cerita perangkap itu dengan mudah. Baik, dari segi ketepatan makna, penterjemah dapat menterjemah puisi ini dengan baik dan memudahkan pembaca untuk mengetahui makna tersirat dalam puisi ini. Selain itu juga, ia dapat membantu pembaca menafsir makna tersirat dalam puisi itu dengan mudah. Seterusnya, penterjemah juga telah mengekalkan makna tersirat dalam teks sumber itu. Sebagai contoh, pada perkataan su'aba, ia telah diterjemahkan kepada penguapan dalam rangkap itu. Okey, untuk aspek yang keempat pula, dari segi penggunaan kata. Penggunaan kata yang digunakan oleh penterjemah mengikut budaya bahasa sasaran dan penyusunan katanya dihasilkan dengan baik supaya mesej yang ingin disampaikan lebih mudah ditafsirkan dengan lebih jelas dan penerimaannya sampai kepada pembaca sasaran. Baik, terakhir sekali untuk perangkap ini, saya telah menyediakan cadangan terjemahan saya. Ianya telah diterjemahkan kepada pergaduhan Bani Qais bin Ailan hanya kerana kekayaan.
Lalu kepulangan mereka seperti emas yang menjadikan satu muapan. Okey, seterusnya analisis saya pada bait ke-14 iaitu pada ayat walau la qada'ul hatamul akhabiyya waqidun walam yubna haula rafidaini hibau. Penterjemah telah menterjemahkan rangkap ini kepada kalaulah bukan kerana terpadamnya api permusuhan, nescaya tidak terbinalah penempatan di sepanjang dua sungai Dajlah dan Furat. Baik, analisis saya pada aspek laras bahasa ini, penterjemah tidak menggunakan bahasa yang tinggi dan ayatnya tidak terlalu puitis, tetapi penterjemah masih lagi mengikut budaya bahasa sasaran. Kemudian dari aspek gaya ceritanya dihasilkan bagus kerana ianya mengikut budaya bahasa sasaran. Kemudian, cara penterjemah menjelaskan dua nama sungai iaitu Rafidaini, satu percubaan yang baik kerana penterjemah dapat memudahkan lagi pembaca sasaran memahami jalan cerita itu dengan lebih jelas lagi. Okey, seterusnya dari aspek ketepatan makna, penterjemah dapat mengalihkan makna ke dalam bahasa sasaran dengan baik dan mementingkan juga budaya bahasa sasaran. Seterusnya, penterjemah juga telah menambah beberapa perkataan pada sesuatu makna itu supaya ianya dapat dipahami dengan lebih jelas lagi dalam ceritanya. Sebagai contoh, makna asal Rafidaini adalah dua nama sungai, tetapi penterjemah telah memilih untuk menterjemahkan ia kepada dua sungai Dajlah dan Furat supaya pembaca dapat mengetahui dengan lebih terperinci lagi makna yang ingin disampaikan oleh penulis puisi tersebut. Baik, dari segi penggunaan kata pula, penterjemah telah memilih ayatnya lebih mudah dan tidak terlalu tinggi. Penstrukturan ayatnya juga tersusun dan teratur serta menepati selera pembaca sasaran. Baik, cadangan terjemahan saya untuk rangkap ini adalah dan kalau tidak terpadamlah api permusuhan, maka tidak terbina penempatan antara dua sungai. Okey, itu sahaja daripada saya analisis untuk terjemahan bait yang ke-13 dan 14. Seterusnya, saya akan mengkritik bait yang ke-15 daripada penterjemah Nurul Hasanah binti Hanafi. Wa'adu ila makana injada 'aridun ra'au anna ra'iyan fil biladi ribaun. Maksudnya, mereka kembali kepada apa yang dijanjikan sekiranya bersungguh-sungguh menentang musuh. Maka mereka melihat pemeliharaan di negara itu sebagai satu kurniaan. Yang pertama, dari segi laras bahasa. Laras bahasa yang digunakan adalah laras bahasa formal. Terjemahan ini juga terikat pada teks sumber. Tetapi, bahasa yang digunakan di dalam terjemahan ini mudah difahami oleh pembaca sasaran. Yang kedua, gaya cerita. Terdapat penjelasan atau huraian sesuatu makna di dalam kurungan yang menyebabkan pembaca akan lebih merasai dan menghayati setiap jalan cerita yang ingin disampaikan. Seterusnya, dari segi ketepatan makna. Terjemahan ini menggunakan padanan makna yang kurang sesuai, yang menyebabkan pembaca menjadi keliru dalam ayat melihat pemeliharaan di negara itu sebagai satu kurniaan. Seterusnya, yang keempat, penggunaan kata. Terjemahan ini menggunakan perkataan yang mudah difahami, tetapi maksud sebenar ayat kurang jelas. Seterusnya, cadangan terjemahan saya adalah mereka mengenang kembali apa yang dijanjikan supaya bersungguh-sungguh dalam menentang musuh. Maka itu adalah suatu kebanggaan bagi mereka kerana melindungi negara. Seterusnya, bait yang ke-16, yubayyi'una qatalahum biaksara minhum wa in qatalu hurran falaysa yuba'u. Maksudnya, kebanyakan dari mereka telah menetapkan kematian itu. Namun, apabila mereka dibunuh secara berleluasa, tiada had ketetapan baginya. Yang pertama, dari segi laras bahasa.
Bahasa yang digunakan di dalam terjemahan ini mudah difahami kerana perkataan-perkataan yang digunakan tidak terlalu tinggi tahapnya. Terdapat sesetengah ayat yang struktur bahasanya mengikut struktur bahasa Melayu. Laras bahasa yang digunakan dalam terjemahan ini ialah laras bahasa formal. Seterusnya, gaya cerita. Terjemahan ini menggunakan gaya penceritaan yang mudah difahami dan tidak berpuitis. Pengolahan ayat yang digunakan sangat baik dan mengikut budaya bahasa sasaran. Yang seterusnya, dari segi ketepatan makna. Makna terjemahan ini tepat dan jelas, tetapi maksud sebenar yang penyair ingin sampaikan kurang jelas. Perlu dibaca berulang kali untuk memahaminya. Seterusnya, penggunaan kata. Terjemahan ini menggunakan perkataan yang senang dan mudah difahami. Penggunaan kata juga sesuai dan menepati makna ayat. Pemilihan perkataan dalam terjemahan ini juga sesuai dan menggunakan ayat yang biasa digunakan oleh pembaca. Cadangan terjemahan saya ialah mereka merancang sesuatu pembunuhan itu mengikut kadarnya, tetapi telah memungkirinya kerana taksub. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.